Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk sains kita pada hari ini adalah membuat anggaran sebelum membuat pengukuran yang sebenar lah. Kita nak anggarkan sesuatu nilai tu sebelum kita gunakan alat pengukur yang sebenar. Contohnya, kita ada satu meja di mana kita tiada alat pengukur yang sesuai lah. Kita nak ukur panjang dia. Jadi bagaimana kita nak anggarkan panjang meja ni? Okey. Katakan kita ada sebatang pensel yang sepanjang sebatang tu nilai dia panjang dia 4 cm lah. Jadi kita ambil pensel tersebut, kita ukur berapakah panjang meja tersebut lah. Contohnya bila kita susun pensel tu, kita dapat bilangan panjang pensel yang kita guna tu. Kalau ikut gambar rajah ni, kita ada 5 pensel lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang untuk 5 pensel tu kita darab lah dengan panjang satu pensel. Satu pensel tadi panjangnya 4 cm. Jadi kalau ada 5 tu, kita darab dengan 5 lah. Jadi 4 darab 5, kita akan dapat 20 cm. Jadi itu adalah cara untuk kita membuat anggaran bagi panjang. Ambil je apa-apa objek yang kita tahu panjang dia berapa. Kita jadi katakan pensel ni 4 cm. Jadi kita susunlah atas meja tu. Sepanjang meja tu kita dapat berapa batang pensel. Jadi kita darab sahaja dengan panjang satu pensel. Itu cara kita membuat anggaran bagi panjang meja lah, menggunakan pensel. 5 kali 4, 20. Cikgu terangkan dah tadi. Sekiranya kita nak membuat anggaran bagi luas, kalau objek yang sekata, kita boleh menggunakan rumus lah. Panjang kali lebar dan seterusnya. Kita ada luas segitiga, kita ada rumus dia. Luas bulatan, kita ada rumus dia lah. Tapi sekiranya luas objek yang tidak sekata, contohnya daun. Daun ataupun apa-apa objek yang bentuk yang tidak sekata, bagaimanakah kita nak menentukan luas dia? Kaedah dia, yang ni pun cikgu akan minta kamu buat satu tugasan lah. Kamu keluar daripada rumah awak tu, awak ambil satu daun, tak kira daun mengeraya ke apa-apa daun lah. Saya nak awak letakkan pada kertas graf. Sebab kertas graf tu, satu kotak tu nilai dia 1 cm lah. Jadi luas untuk satu kotak tu 1 cm kuasa 2. Sebab panjang dia 1 cm, tinggi dia pun 1 cm lah. Jadi untuk luas segi 4 satu kotak kecil tu, luas dia adalah 1 cm kuasa 2. 1 cm persegi. Jadi cara ni macam mana? Apa yang perlu kita buat? Kita ambil daun, kita tekapkan di atas kertas graf tadi. Selepas awak ikut corak kertas graf tadi, ikut corak daun tadi, awak lorekkan di tepi dia tu. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita tandakan tick ataupun right pada petak yang separuh. Separuh ataupun lebih daripada separuh lengkap. Bahagian yang awak lorek tadi, sekiranya corak yang awak lukis tu melebihi separuh daripada kotak tadi, maka awak tanda tik. Ada berapa kotak yang penuh dan lebih daripada separuh lah. Kita kira jumlah petak yang bertanda tik tadi ataupun right tadi. Ini contoh dia. Kalau perhatikan di sini, sekejap ya. Contoh di sini kita kira yang tik warna kuning tu, tanda right warna kuning tu adalah bahagian daun yang awak lorek tadi yang melebihi separuh daripada petak kertas graf lah. Ataupun yang memenuhi keseluruhan dia. Yang kurang daripada separuh kita tak kira lah. Jadi kita kira sini 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okey, ada 27 bahagian yang melebihi separuh daripada petak kecil itulah. Okey. Jadi ada 27 bahagian yang bertanda lah. Okey, maka kita kata sekejap. Maka kita boleh buat anggaran luas dia adalah 27 cm kuasa 2. Okey, berdasarkan bilangan petak yang bertanda tadi. Kita bilang sahaja. Okey. Yang seterusnya kita lihat ni. Okey, katakan bentuk dia bentuk love ni. Okey, cara dia sama juga macam tadi. Kita tandakan bahagian yang melebihi daripada separuh kotak kita. Okey, kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, jadi 17 kotak yang melebihi separuh atau yang melebihi separuh daripada satu kotak kecil ni lah. Okey, kalau lebih pada separuh kita tanda right. Okey, itu maksud dia. Jadi sekiranya ada 17 kotak yang bertanda, maka luas dia adalah 17 darab dengan skala dia lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, skala yang diberi dia agak berbeza. Okey, kita beri sini kotak dia luas setiap petak tu dikata 2 cm darab 2 cm. Okey, 2 cm darab 2 cm, maka satu kotak tu luas dia adalah 4 sebenarnya. Okey, luas dia adalah 4. Ni, luas dia adalah 4, maka kita ada tadi 17 bahagian yang bertanda. Maka kita perlu buat apa? Kita perlu darabkanlah 17 darab dengan 4. Okey, 17 darab dengan 4. Kita akan dapat okey, 68 cm kuasa 2 ataupun 68 cm persegi lah. Okey, jadi kita perhatikan kotak kita tu berapa dia punya luas. Okey, macam yang ni 2 darab 2, 4 lah. Mana satu kotak kecil tu nilai dia 4. Okey, darab dengan bilangan kotak yang bertanda. Okey, yang seterusnya tadi kita dah buat anggaran panjang meja tadi. Yang kedua isi luas objek yang bentuknya tak seragam. Okey. Yang seterusnya kita nak buat anggaran jisim. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, kita nak buat anggaran jisim bagi sekeping kertas. Okey, kita tahu kertas untuk sekeping ni, untuk sehelai kertas ni sangat nipis lah. Maka dia sangat ringan, jadi kalau kita letak atas penimbang, bacaan dia tak bergeruk. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu nilai sekeping kertas? Okey, kita ambil beberapa keping. Okey, yang membolehkan bacaan dia tu kita bacalah. Contohnya kita ambil dalam jumlah yang mudah kita nak kira. Contohnya kita ambil 100 keping. Okey, kita ambil 100 keping kertas. Kita letakkan di atas penimbang. Okey, maka bacaan yang ditunjukkan contohnya sini untuk 100 keping kertas adalah 500 gram. Okey, jadi berapakah jisim sehelai kertas? Okey, kaedah dia jisim tadi yang 500 tu kita bahagi dengan bilangan kertas kita lah. 500 bahagi 100. Okey, kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat 500 bahagi dengan 100. Okey, kita potong. Kita akan dapat 5.
5 apa? 5 gram. Allah tak nampak. Okey, kita akan dapat 5 gram Kita akan dapat 5 gram. Okey, kita akan dapat 5 gram. Okey, 500 bahagi dengan 100. Maka nilai jisim untuk sehelai kertas kita dapat tahulah. Okey. Jisim bahagi dengan bilangan helaian kertas yang awak guna. Okey. Seterusnya, okey. Kita nak kira isi padu. Kalau isi padu bentuk yang tetap, bentuk yang sekata, contohnya segi 4, kita tahu rumus dia panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sama juga dengan piramid tu, bentuk segitiga tu. Okey, kita boleh ukurlah dia punya isi padu. Okey. Tapi sekiranya kita guna objek yang tidak sekata. Jadi bagaimana kaedah kita nak menentukan isi padu dia? Okey, contoh batu ni. Jadi bagaimana kita nak kira ni? Mana panjangnya, mana lebarnya. Bentuknya tidak sekata, maka kita tak boleh guna formula lah. Okey, jadi yang ini kita guna kaedah sesaran air. Apa itu kaedah sesaran air? Okey, kaedah sesaran air ni pernah dengar cerita pasal burung gagak yang kehausan tu, dia jumpa bekas air tapi muncung dia tak sampai. Okey, jadi bagaimana cara dia minum air? Dia masukkan batu lah. Bila dia masukkan batu, okey, isi padu batu yang dimasukkan tadi akan sama dengan isi padu air yang bergerak naik lah. Jadi bila dia letak batu banyak ni, jadi isi padu air pun akan meningkat. Jadi dia dapat minum lah. Okey. Itu ibrah daripada cerita burung gagak nak minum air. Kaedah dia nama kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air. Okey, yang pertama kita lihat di sini. Bacaan yang pertama tu kalau kita perhatikan adalah 200 ml. Okey, isi padu air saja yang tanpa objek di dalam ni lah. Okey, selepas tu kita ambil batu tadi yang kita tidak tahu berapa isi padu dia. Kita masukkan batu tersebut ke dalam silinder penyukat yang sama lah. Okey, kita perhatikan di situ bacaan dia menjadi 260. Jadi berapa isi padu batu? Jadi kita tolak je lah isi padu akhir tolak isi padu awal tadi. 260 tolak dengan isi padu asal dia 200, maka kita akan dapat 60 cm padu ataupun cm kuasa 3. Okey, 60 cm padu. Kaedah dia macam mana? Isi padu akhir tolak dengan isi padu awal. Okey, contoh di sini isi padu awal dia 40. Okey, isi padu akhir dia berapa di sini? Berapa isi padu akhir dia ni? Okey, kita bilang satu untuk satu ni 10 nilai dia. Satu garisan ni 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, jadi bacaan di sini adalah 60. Okey, bacaan awal dia 40. Jadi berapa isi padu batu yang kita baru masukkan tadi? 60 tolak 40. Okey, kita dapat berapa? 20. Okey, 20 ml. Okey, 20 ml. ml tu bersamaan juga dengan sentimeter kuasa 3 cm padu, unit yang sama ml tu bersamaan dengan sentimeter padu. Sama saja. Okey, jadi batu kita tahulah dia punya isi padu dia 20. Okey, yang seterusnya kunci ni. Okey, pun sama juga. Kunci bentuknya tak sekata. Jadi bagaimana kita nak tahu isi padu kunci? Okey, isi padu akhir tolak isi padu awal. Jadi yang ditunjukkan di sini ni, ni peningkatan isi padu ni, ini adalah air yang tersesar lah. Sebab tu nama dia
kaedah sesaran air. Air tu meningkat naik. Kaedah sesaran air istilah dia. Okey. Yang seterusnya, kita ada gambar apa ni? Gambar gabus. Okey, gambar gabus. Okey, gabus ni dia ringan. Dia tak tenggelam. Jadi kalau kita kata boleh cikgu kita guna kaedah sesaran air. Jadi macam mana kita nak masukkan dalam air sedangkan dia tak tenggelam? Jadi bagaimana air tu nak tersesar naik? Okey, jadi air tu tidak boleh tersesar. Jadi bagaimana kaedah kita nak ukur isi padu objek yang ringan? Okey, yang tidak boleh tenggelam. Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey. Macam mana kaedah dia? Okey, mula-mula kita guna silinder penyukat. Kita masukkan air, contohnya di sini kita masukkan air sebanyak 4 cm padu. Okey. Lepas tu kita masukkan batu. Okey, isi padu batu kita boleh tentukan dengan bacaan akhir tolak bacaan awal tadilah. Selepas kita masukkan batu, isi padu ni jadi 7. Jadi berapa isi padu batu sebenarnya? 7 tolak 4 kita dapat 3. Batu tu 3. Jadi gabus tu kita tak masukkan lagi. Bagaimana kita nak masukkan gabus? Kita ikat sekali dengan batu. Kenapa perlu ikat sekali? Bagaimana bagaimana kita nak pastikan dia tenggelam? Kita ikat sekali sebab batu ni dia berat. Dia akan tarik kita punya gabus tu supaya tenggelam lah. Okey, bila kita masukkan kedua-duanya tu, batu dan juga gabus, okey, bacaan dia menjadi 8 cm padu. Okey, 8 cm padu. Okey, dia sebenarnya ada 2 kaedah lah. Okey, yang ditunjuk ni kaedah yang paling mudah lah. Awak tolak terus yang bacaan batu dengan gabus, tolak dengan bacaan batu saja. Maka kita akan dapat bacaan isi padu bagi gabus lah. Okey, 8 tolak 7 kita dapat 1 cm padu. Okey, ataupun dia ada kaedah yang kedua, awak ambil 8 tolak 4. Okey, dapat 4 cm padu. Tapi 4 tu adalah isi padu, batu dan juga gabus. Tadi kita tahu isi padu batu 3 sebab 7 tolak 4 3. Okey, jadi 4 tolak 3 dapat 1. Jadi mana-manalah yang mana awak lebih mudah faham. Okey, sebab kita akan dapat jawapan yang sama. Isi padu gabus tu adalah 1 cm padu. Okey, yang ditunjuk tu ada cara yang paling mudah. Terus tolak gambar rajah akhir tu dengan gambar rajah yang kedua. 8 tolak 7. Terus kita akan dapat isi padu gabus lah 1 cm padu. Okey. Gambar apa ni? Okey, gambar yang ditunjukkan tu adalah teknologi dan juga inovasi dalam alat pengukuran lah. Okey, nak ukur tekanan darah. Sekarang ni ada satu alat yang boleh kita ukur tekanan darah lah. Okey, monitor tekanan darah digital tu. Okey, kalau pergi hospital ke apa ke, dia akan check lah tekanan darah awak. Okey, tu adalah salah satu inovasi yang dibuat lah supaya kita dapat mengukur tekanan darah dengan lebih mudah. Okey, ada lagi. Kita perhatikan di sini. Okey, alat untuk menyukat denyutan jantung awak, nadi awak lah. Okey, yang ni kalau ramai yang sekarang ni jogging, bersenam dan sebagainya, dia beri 1 jam tu yang boleh ukur dia punya dia punya nadi kadar gerakan jantung dia lah. Laju ke tak laju ke dia boleh tengok. Okey, normal ke tak normal. Okey, sambil awak bergerak tu awak boleh tentukan jarak dia dan juga boleh tentukan denyutan jantung awak lah. Okey, itu juga adalah inovasi-inovasi pada zaman sekarang ni lah. Okey, di jam pun ada dah. Okey. Jadi berakhirlah subtopik kita yang keempat, 1.4 tajuk pengukuran. 1.4 ni dia sebenarnya agak rumit lah. Sebenarnya kita kena masuk ke makmal, kita tengok sendiri alat tu untuk mengukur. Contohnya angkut vernier, tolak skru mikrometer.
awak kena buat sendiri. Okey, cikgu sekadar boleh terangkan melalui gambar rajah lah. Okey, kalau kita buka sekolah nanti, cikgu akan bekalkan masing-masing dengan angkut vernier dan tolak skru mikrometer. Dan cikgu akan suruhlah awak ukur apa-apa je yang ada dalam pensel kes awak tu, ketebalan, pemadam ke apa ke. Baru kita tahu penggunaan yang sebenarnya lah dan cara baca yang betul. Okey, jadi habis subtopik 1.4. Okey, latihan cikgu akan bagi selepas ni. Apa yang cikgu suruh buat tadi, ambil satu daun, awak tekapkan pada kertas graf. Okey, awak tanda tik kotak yang separuh ataupun lebih daripada separuh dan awak bilang lah. Okey, awak bilang ada berapa yang awak tik tu. Okey, darab dengan skala untuk luas satu kotak tu. Okey, kalau kotak tu nilai dia, tinggi dia 1 cm, lebar dia 1 cm, maka luas dia 1 cm persegi lah. Okey, 1 cm kuasa 2, darab je lah. Okey, contoh dia sama dengan yang cikgu terangkan tadi. Okey, boleh cuba buat dan hantar gambar daun tu pada cikgu lah yang telah dikira berapa luas daun tersebut. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.